wahyu tabaan lima jitu bih wa qala sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha sahibul manhal Fadilatul Syekh Tuan Guru Azri Hisham bin Abdul Rahman selaku sahib manhal Nushi dan juga Timbala Syekh kuliah pondok Pastubuh, Fadil Ustaz Safwan bin Sabri selaku mudir pondok Sabirin, Fadil Bapak Mukhtar, dan yang berikan Fadil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin ataupun lebih suruh dengan gelaran beliau ini. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini nyata maulid nyata maulid mana di ujung bulan Maulid Rasul ini kita bawakan tausiah khusus untuk kita 3 hari sama-sama pondok tak usah suruh daurah kita Istiqsanul Khauf buat sehari ya kepada Yusuf Hotel pagi pukul 9.30 apa pun jadi alhamdulillah pada pagi ini dapat kita berkumpul di Manhal Al-Nasri dan majlis mengucapkan dan juga memberikan semua hadirin jemputan untuk sama-sama kita berada dalam majlis yang berbahagia ini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa kita mulakan dengan ucapan alu-aluan daripada sahibul manhal Fadilatul Syekh Tuan Guru Azri Hisham bin Abdul Rahman. Falyatafadhal mashkura min Allah ma'dzura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhraja 'ibadahu min zulumatil kufr wa syirk ila nuril iman wa tauhid. Wassalatu wassalam ala man bihi asy-syafa'atul 'uzma wa bihi nawal kull khair wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi nujumil huda wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahharad dahirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Ayat yang ke-45 daripada surah Al-Ahzab. Wahai Rasul, sesungguhnya kami utuskan akan kamu sebagai syahid, yakni orang yang menjadi saksi kepada pembohongan manusia di akhirat kelak terhadap para Rasul. Yang kedua, Allah Ta'ala utuskan Nabi sebagai mubasyir, orang yang membawa berita gembira kepada manusia dengan masuk contoh membawa mereka beriman dan beramal saleh. Wa nadhira, memberi kabar yang menakutkan, inzar, ancaman azab seksa mereka yang kufur dan juga tidak beramal saleh. Dan sesungguhnya wada'iyan ila Allah bi'idznih, sebagai dai, sebagai Allah yang mengajak manusia kepada jalan Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Dan yang kelima Allah Ta'ala sebut dari ayat ini wa sirajan munira, sebagai siraj maknanya lampu yang menyuluhi, munira yang menerangi kehidupan manusia sehingga manusia mengenali haqaiqil asya, segala kebenaran yang baik, yang bodoh.
wa basyiril mu'minin, dan beritakan berita gembira kepada beriman dengan bahwa bagi mereka itu daripada Allah Subhanahu wa taala fadlan kabira, yakni bidukhulil jannah, masuk surga. Jadi alhamdulillah sebagaimana yang telah kita sama-sama rancang pada pagi ini, dengan izin Allah Taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang kita rancang hari ini sudah berlaku, dan maknanya semuanya berlaku sebagaimana yang kita rancang. Jadi terima kasih tamanya kepada MC tetap kita. MC tetap kita Ustaz Abdullah Husin. Walaupun dia ni kali pertama sampai tahun ni. Itu mengikut pengakuan dia sendiri. Kok kemana pun dia sapa tak boleh, bagi lain tak boleh. Ustaznya tak boleh ambil alih atau sapa tak boleh. Ni MC tetap kita. Jadi seterusnya juga sahibu mana muassis kepada Darul Fatih. Karena kamu sendiri pun juga terlibat di dalam panggil Darul Fatih menjadi sebagai tenaga pengajar. Mana Darul Fatih ini satu institusi mana kuliah secara online, khususnya masuk PKP dulu. Di antaranya membuat live dengan Darul Fatih. Jadi muassisnya adalah MC tetap kita. Seterusnya mau alu-alukan tetamu yang sangat dinanti-nantikan. Tapi apa itu tahakkuk. Ya, tahakkuk al-malawiyah. Ini baru benar dia kata. Jadi baru hari dia kata dia kata. Ambo tak kata ni. Kalau tak kata. Ya alhamdulillah beliau sampai. Astagfirullah. Kemudian Faiz, Syekh Mana Ustaz Faiz. Boleh dikatakan Mana Ustaz Faiz ni dia panggil ada satu pepatah bahasa Melayu. Ada panggil bagai sirih pulang ke gadang. Itu dia. Dia ada minum nabi. Tapi Ambo kata lagi tu. Sahabat aku kata lagi tu sahabatnya. Di pada kampung pada raya ni ada sekolah. Namanya madrasah. Kampung Balai Raya sekali digantikan dengan Masjid An-Naim. Jadi beliau adalah salah seorang daripada mulazim, mana yang mulazamah dengan Ambo, termasuk di sebelah Ambo ni. Di antara orang panggil best sekolah Muhammad masa itu dia panggil apa? Khairul talabatin ukhrijat min Muhammadi. Itu kata lagu lah. Maknanya sebagai tolabah lah. Dari segi orang panggil meroahkan akan orang panggil ilmu Islam secara orang panggil berkandung sungguh lah. Jadi mereka ini ada yang datang lagi ialah di antara talamiz atau tolabah mengumumkan Ambo yang lagi belajar di madrasah pada raya pada hari Kamis dapat pada asar sebab habis pengajian ini. Dan setelah harmoni ialah Bapak Sofwan, ialah mudir pondok As-Sabirin Matahari Pulau Tondong, anak cucu tu Pulau Tondong. Adalah dialah yang mula-mula perintis. Mula-mula ngaji ngabo ngok-ngok naik bah nombor ilo lafe pakai asrama nak tulis asrama nak balik nak pakai warna pakai warna pokok. Ingat ngomong itu soal yang mula-mula. Ikat teruah, dia ikat teruah. Pagi cakap ngopi dan belajar. Lepas pada tu jadi gambaran tu itu. Termasuklah Ustaz Faiz kita akhirnya bergabung. Sehinggalah sapa kepada nanti meskipun dia untuk mulazamah dengan Ambo. Masa tu Ambo jadi imam Masjid Nur Iman di Melukah. Duduk di atas bangunan depan tu. Isra Sulaiman lah. Salah seorang daripadanya adalah sepupu Ambo, iaitu Sidi Arwah. Abu Sidi juga samu. Dia dari Muazzin masa tu, dia tak sahur lagi masa tu. Dan dia sahur lebih pada kita dah. Jadi dia tak wajah ke bapa gue, dia ada mengaji ni. Lalu ni baru bapa gue tak malu bapa gue. Dia daripada mana dia nyus-nyus. Dia tak siapa kita mengaji ni satu buku ni. Jadi dia tak suruh dia. Jadi kita. Jadi begitulah maknanya. Sebab tu orang kata saat ni dia tu adalah bagai sirih pulang ke gadang.
Sirih budak-budak dari dia tak bawa besok dan nak patuh ni. Mana orang panggil balik ke tempat asal dah. Jadi beliau dah begitu tamu juga lah mulazamah dengan Abu. Baik di sekolah Mahat Muhammadi, kamu pergi ngajar sampai 3 kali seminggu satu masa tu dan mereka ni daripada mana pelajar-pelajar yang duduk di asrama dia kenal kamu kalau belajar balik hari tu dia tak kenal. Jadi pelajar-pelajar asrama penuh masjid. Hoksi hari lepas asal malam lepas murid penuh masjid. Pakai super pondok juga kalau lepas asal tu duduk tewas dengan aku duduk bagi luar tu. Hanya betul-betul gendok dan naik kata masjid belajar. Jadi ambo di madrasah pada lagi ambo mengajar lepas asal hari Khamis. Kemudian hari Jumat pagi tu. Jadi ada sebagai daripada mereka ni tak balik tidur di madrasah pada lagi, tapi setapak ini dia ada mutu. Dia ada mutu jadi dia balik dia lakukan panggil. Dia lakukan panggil jadi dia tiga sikit lepas satu pagi. Jadi itulah maknanya sebagai aduan terusnya kepada Bapak Bel yang sudah sini Bapak daripada Tami Pondok Al-Khairiyah Fatani yang biasa hari Pondok Bapak Bel juga aku betul dari ada sini. Alhamdulillah dia dapat hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada ahli qasidah Pondok Sabirin. Seterusnya kepada hadirin hadirat abdi-abdi ayah-ayah momo kakak-kakak mama-mama mami-mami maybe tepi sekat mami ya. Jadi alhamdulillah aku terima kasih banyak kepada semua hadirin. Tak kira siapa daripada jauh, daripada waktu sebut ada sepupu ambo, daripada Cibaya Buku, dapat mulut mengajar mana gapu. Hadir juga alhamdulillah terima kasih banyak. Di Pondok Bapak Ilyas mana dia kat negara ni apa sebut juga dekat negara ni dia juga hadir. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak semua daripada pondok kuliah anak muda muslim kamu mengajar sekali dan semua adik kakak pun muslimat daripada Turana dan sekarang daripada selisih cuma ada terlepas satu gerombongnya muslimatnya besar sawal terlepas ada bertembung ada semua bertembung ni nak kamu ada bertembung jadi kalau tidak perlu berjumpa muslimat tu ada tak nak kata dapat mari ada satu rombongan besar jadi tak apalah alhamdulillah dengan semua kehadiran para hadirin dan juga hadirat mengucap terima kasih banyak-banyak. Jadi majlis kita ni dalam majlis disebut sebagai tausiah khas Maulid Rasul atau majlis Maulid Rasul. Jadi ini adalah merupakan tahun yang ketiga. Amutaz semenjak daripada pembukaan Al-Manhaj Nushi. Tahun yang pertama kita itu daripada tubuh daripada Fatani, Bapak Makmawi. Tahun lepas kita jemput tubuh kita, Bapak Lipaku. Bapak Lipaku oleh Bapak juga sama lah dengan setara dengan Bapak Zik, benda busuk, pada busuk. Ambil tahun ini, ambil jemput anak murid ambil. Aku ada mau lagu berapa? Apa jemput anak murid? Tak boleh. Tadi tak ada mau ngajar. Amal sudah dipudah ada kata, waktu tak nampak lagi. Kalau dia pada bakal tandu. Ada tu bila ada mari, dia kata ustaz ini suka bahan. Tu kan? Jadi waktu ngaji pada kalau. Dia tak tahu rupa-rupa dia kalau dia tak mesti. Jadi alhamdulillah ada sebelum daripada itu masih di mulazamah ngambok. Apa tu mulazamah tu maknanya satu istilah digunakan bagi seorang pelajar yang berumah dengan seorang guru. Itu salah satu daripada syarat. Mana syarat orang panggil untuk orang panggil dapat ilmu. Kita kena mulazamah. Bila kata mulazamah tu dia tidak semata, bukan sehari dua hari. Walaupun tak apalah zaman kita sekarang ni ada satu trend pengajian yang dinamakan sebagai daurah. Kita dulu masa dulu mengaji walaupun ada dah orang daurah daurah, bukan daurah ni tak daurah. Orang panggil kumpulan lain. Tapi benda tu tak digunakan lagi. Sekarang daurah orang buat secara daurah. Ya zaman sekarang ni panggil zaman apa? Zaman instan. Jadi semua ni segera dah.
Jadi masa ini pun sepatutnya tahun yang pertama kita buat untuk Maulid Rasul, kita baca syarah kitab Barzanji. Kitab Barzanji 2 minggu kita baca malam, jadual kita baca malam, kita bacakan, kita masuk dengan panggil maknanya inilah makna syarah. Kemudian hari kejadian Maulid Rasul kita khatamkan lah, baca doa dia. Mana tahun ini tak ada berjanji. Kalau berjanji kita pun tak tahu. Tahun lepas kita baca Syama'il Muhammadiyah selama 2 minggu juga ada, dan akhir pada hari kejadian. Tahun ini kita rancang nak baca Al-Busiri, ada 120 bait. Tapi ada masalah teknikal, jadi tak jadi. Alhamdulillah, bawa dia mari Allah kepadamu satu kitab Wasailul Wusul. Betul ni. Ila Syama'il Rasul. Yang esok akan khatam ada 80 muka surat lagi. Betul bahasa baca minggu lepas neje tambah henti. InsyaAllah esok pagi tidak pun 5 jam. Muka pun muka surat. Dan alhamdulillah, walaupun daurah ini dia cara kita baca sardan, cara cepat, dia ada kebaikan dia juga. Kita baca varian faraid di kampung sekali seminggu, 2 tahun lebih lagi. Mari minggu depan, anak murid tak ingat dah apa dia minggu lepas. Pasal ni di Kelantan kita pun dah jadi macam ni. Ustaz Hafiz juga salah satu daripada Darul Fitri. Dia duduk cerita makna di sana sekali sebulan dia mengajar ni. Setiap ustaz tu ni. Sebab pergi ni. Jadi Kelantan, dia ingat ke Kelantan tidaklah. Kelantan pun balas tu juga dah sekali. Dia bayangkan 2 minggu sekali sebulan. Nak patut kita macam mana? Jadi maksudnya ialah kalau sebulan sekali terputus dah mualaf. Tak ingat dah huraian dulu. Kena karga semua. Pas karga tu ambil masuk 10 minit, 15 minit ni. Lepas tu masuk isya demo pergi risau dah ni. Nak suruh berani ni. Jadi dia ada kebaikan juga dalam daurah ni. Kita nampak bila kita mana kita buat benda ni, maknanya kita dapat kasih kebaikan dia ni ialah kerana maklumat itu bersama-sama mualaf. Tak putus-putus. Maksudnya bila tentang Nabi, kitab sebesar ni ada tentang Nabi semua, tubuh badan Nabi, rambut Nabi, hidung Nabi, boleh tak bilang tibir Rasulullah, berubah Nabi makan apa dia. Nabi suka makan labu, kita tak tahu apa tak tahu. Nabi suka makan labu kuning. Kita baca dari kitab. Dan untuk esok tak tahulah. Mau baca secara daurah dan baca secara biasa-biasa. Ialah tak boleh nak tehai mata sebab esok tentang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dia ni dengan sangat detail. Nabi 18 hari sakit dan belum nak boleh sebelum daripada mati pensel berapa kali pensel teruk pensel sedang as-salata kan masuk semuanya suruh dan berroyak masuk suruh bila azan patut jatuh pensel pula di atas ribaan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata, aku tidak harap siapa-siapa dia yang akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang senang. Sedangkan Rasulullah pun begitu. Jadi kalau nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna banyaklah. Namun hari ini ambo nak suruh penuhnya kepada beliau itu. Semua nak sebut sikit sebagaimana ambo ceramah semalam di Masjid Semua Api. Ada beberapa fakta lah untuk orang panggil Maulid Rasul ini. Itulah Maulid itu sendiri ada dua makna ni. Makna masa berano dengan tempat berano. Ada pemaulud yang popular disebut oleh kita orang dulu kena juga tak sanduh. Dia kata benda tak sanduh tak suruh maruh lah. Maulud tu kena kepada Nabi. Maulud tu makna baby yang dilahirkan itu dipanggil maulud. Yang mana kita berbicara tentang Nabi kalau Maulid Rasul masa beranak dengan tempat beranak. Ada pun tempat beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu dari rumah mak dia lah Siti Aminah di Syib Ali atau Syib Bani Hashim. Tu kawasan penempatan keluarga Bani Hashim. Bani Hashim adalah yang terpilih daripada Bani Quraisy. Bani Quraisy yang terpilih daripada sekalian bangsa Arab seluruhnya. Dan Nabi adalah yang terpilih daripada Bani Hashim. Allah Ta'ala pilih yang nak menjadi Nabi dia yang terakhir ni lah daripada yang terbaik daripada sulbi daripada sulbi Nabi Adam AS dari kitab berjanji
Dia kitab Zanji tu pun maknanya pada dah. Jadi sekarang, dulu masa hamba mengaji di pondok, bawa molek cuti Maulidir Rasul, kena siap sedia nak balik kampung. Tak apa, ni. Kena baca Zanji. Baca di kitab malu. Nyeluk dah kau kampung, kata, tak apa ni. Masuk. Jadi kita nak balik kampung cuti Maulidir Rasul, cuti 2 minggu, ni. Kena mengapa? Sekurang-kurangnya 4 perenggan. Belum daripada Mahalil Qiyam. 4 perenggan, ni. Abdaliul Imla Al-Lani, ni. Jadi akhirnya sekarang ni, Barzanji dah ditinggalkan. Hanya di majlis-majlis besar yang dianjurkan oleh pondok di masjid-masjid. Kalau dulu setiap rumah Allah panggil wak moluk lah, wak moluk belai-belai wak moluk lepas pada tu, ni. Mana biasanya Barzanji dulu, Zanji baru Sarawak, ni. Jadi akhirnya dah tak apalah Barzanji tu. Itu salah satu daripada wadah makna teks. Dia oleh meraihkan Maulidir Rasul ni dia banyak. Kalau di Maroko, di Maghribi mengikut An-Muri Ambo, dia tak mari hari ni, dia tidak mukbil, ghairu mukbil. Dia ghairu mukbil, tidak iqbal. Mana iqbal, jadi ghairu mukbil. Tidak iqbal pada hari ni, jadi menurut dia makna kalau di Maroko, mereka guna Al-Busiri lah. Al-Busiri pun Wahabi malu benar dah. Maknanya kata-kata dia hamba pun duk perangai tapi oleh kerana ada masalah jadi tak jadi, insya-Allah boleh jadi tak betul lah. Tapi alhamdulillah maka adanya kitab ni, kitab ni dari lupa lah. Hamba suka sangat-sangat bila baca kitab ni, kerana banyak info-info maklumat-maklumat yang begitu padat ni, banyak Tapi daripada Sama'il Muhammadiyah lagi. Sebab dia juga ambil daripada Sama'il Muhammadiyah. Tapi dia ada penambah-penambah Jadi comel sangat Jadi kalau di setengah tempat dia mau sambut dengan Maulid Ribai pun ada juga Tempat kita ni ialah Barzanji, baca Barzanji. Cumanya ada kekurangan sikitnya ialah huraian, ulasan kepada kandungan Barzanji itu tidak diberi perhatian. Kalau orang nak kritik dapat Barzanji itu saja selain itu maknanya adalah baik. Tak boleh jadi Barzanji Qadibah Mimosir itu bukan untuk namun kata tuai kita ni Syekh Muhammad bin Ismail An-Nabahani dia kata yang afdalnya ialah mengajar kita waktu kita macam Syama'il gitu daripada burdah-burdah. Sebab apa burdah-burdah ni banyak bunga-bunga. Bila banyak bunga-bunga poin dia diaduk sampai tak sikit-sikit. Dan cara Allah panggil oleh perkataannya jadi agak tersenyum sebab dia menggunakan bahasa berkias gapo jadi afdalnya maklumat secara Syama'il ini dia direct solid. Itu lebih-lebih dan dia panggil dengan jumlah yang banyak Jadi itu maknanya sejarah dia panggil mana sambutan Maulid Rasul kita di sini di Manhal Nafsi. Jadi alhamdulillah mana sekali lagi mana ucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin dan hadirat yang dapat menghadirkan diri. Mana tempat ambo Manhal Nafsi. Manhal Nafsi ambo ambil daripada terjemahan daripada Syekh Daud Fatani terhadap kitab Minhajul Abidin. Terjemahan dia namanya Minhajul Amidin ila Jannati Rabbil Alamin. Itu dibiasakan kita jauhin kita Arab. Sebab tak ada lagi orang guna, ambo suka cari benda orang tak guna lagi. Orang tak buat. Jadi mana hal itu adanya ma'had, ada madrasah, jauh dia lagi. Anak khusus paman. Jadi ambo pilih manhal. Tapi rupa-rupanya sebab anak murid ambo pun mesti agama. Ada yang mau disebut kata hasan apa ada manhal. Ada manhal. Dia manhal ni macam mana? Manhal itu ialah tempat berhenti minum air binatang. An-Nasi ni nama anak ambo yang tepat Nasi Hilman. Kalau tak nama Nasi. Jadi Nasi ni nasihat lah. Dia lekor ada Nasi Iblis dia kata dia tu penasihat Jadi Nasi itu dia nasihat ni makna dia ialah kita nak kebaikan kepada orang Islam. Nasihat ni bukan makna kita duk belajar orang yang bukan itu adalah satu bahagian yang kecil saja daripada nasihat. Apa saja yang kita buat ialah untuk kebaikan orang Islam, itu nama dia nasihat. Lawan dia ialah dengki. Jadi amal letak nama Manhalun Nasi. Bila kita kapuh gabung gitu, dia akan terbitlah. Bila kita tarkib, dia akan terbitlah dengan nama makna yang mengikut kita nak dah. Yakni tempat berhenti minum air nasihat. Jadi mana halnya tempat berhenti. Jadi orang dia tanya semua ambo ni, ada duduk situ ke belajar? Tak ada. Sebab nama lagi mana hal tempat berhenti. Jadi anak-anak murid ambo dulu nori pakat pergi mengajar Datuk pukul 10 suku. Sapalah tengok sapa tu. Sapa dia seperti mana orang panggil tahakkuk mana al-malawiyah tu maklum sajalah
Ada boleh-boleh dah, tak ada apa ni. Dia tak apa, tak apa ini. Sebab dia kan dia tak apa dia suka gitu. Sebab dia boleh, hamba tak boleh. Dia boleh, dia boleh. Apa lah, boleh duduk Jepun gitu ni. Dulu hamba ingat ada lah dia ni nak aku, hamba nak berdebat. Tapi tak siapa gambar dia anak tu hamba royak daripada Tulkan ni. Itulah orang panggil makna Tok Bali tu. Tapi Tok Bali. Dia pergi pada dengan anak murid Ustaz Mahatami Tok Bali tu. Lepas pada kita dia nak suruh hamba berdebat. Dia tak balik banyak gambar ni. Dia ni bergaya mulut. Kalau buat berdebat ni bergaya mulut. Nak lepas pada orang panggil dia tu dapat menguasai pengasan bergaya mulut. Bergaya mulut cocok nak debat ni nanti sama tu. Tapi tak apalah mana ada orang sikit. Sekurang-kurangnya ni dalam tak orang panggil maknanya orang panggil inilah dulu orang tak sebut buat ansyairah ni. Orang tak panggil sikit dulu tu lepas tu mengajar tak ada sebut ansyairah pun ni. Jadi istilah baru orang sebut ni. Jadi tak apalah aku ni. Jadi amor ni kau ada ni. Kau ni tak ada. Amor ayat ni tak habis lagi. Mana lahir di kena bayar sikit. Nabi dilahirkan pada dia ada dua maulid yang sebut sini tepat dilahirkan di rumah Siti Aminah. Sudah tertutup dan rumah ini selepas daripada Nabi berpindah ke Madinah hijrah. Rumah ini diambil alih oleh sepupu Nabi, nama dia Aqil bin Abu Talib. Aqil bin Abu Talib lepas pada tu bila dia dah tua berapa dia jualkan anak dia. Jualkan anak boleh, jualkan anak ni. Ni anak boleh diambil, anak tak boleh. Tapi dia jual ke anak ni. Lepas tu anak-anak Aqil ni dia jual pula kepada Muhammad bin Yusuf. Adik-beradik kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ni kita belah. Mana dari depan pegawai kadir yang dikata kejam. Tapi pun macam mana pun dia ada jasa yang besar. Bobo titik Al-Quran. Kalau tidak tak bobo titik sama dia nak boleh baca. Tak ada bahagian, tak apa lagi boleh mengaji naham ni. Apa kalau tak ada titik tu ni. Dia bahasa Arab dia tak ada titik. Titik tu mu'jam lah ni. Makna orang ajam di bobo titik tak boleh nak baca. Orang Arab dah dia tabiat mana dia. Dah bahasa dia tahu. Bo nun dia tahu. Tempat bo tempat nun dia tahu. Kita tak boleh sebab kita bahasa kita. Tapi kalau bahagian tu tahulah sebab dia ada ilmu yang agak mantap ni. Kemudian Muhammad bin Yusuf ni dinamakan rumah dia tu Al-Baidha. Anak Baitul Baidha rumah putih. Bukan di Amerika tu. Rumah putih, kalau warna putih lah. Dan kemudian dinamakan juga Baitul Ibn Yusuf. Kemudian apabila zaman pemerintahan Abbasiyah, pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, mau kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid namanya Faizaran. Dia mari ke Mekah buat haji. Bila dia mari ke Mekah buat haji, makna dia tanya maknanya mana tapuk rumah tu makna dah mana dia kerana dia tu ibu kepada khalifah. Kau menggohok ibu khalifah bolehlah ni. Mok sultan lagi mana? Habis kata. Pelatih kita dah habis semua ni. Mana mok sultan kan? Jadi Khaizaran minta buat masjid situ. Lalu dibuatkan masjid. Kemudian mari pula kerajaan Arab Saudi. Siapa sekali lah. Diruntuhkan masjid itu. Kemudian seorang mantan Datuk Bandar Mekah nama dia Syekh Abbas bin Yusuf juga. Tadi Muhammad Yusuf Al-Qattah. Dengan dana duit dia sendiri, harta dia sendiri dia buat maktabah. Jadi maktabah Mukarramah. Jadi sampai sekali lah sampai sekali. Kalau kita di Mekah, kalau orang raya tu perpustakaan Mekah. Jadi ada tu rumah Nabi dia tu. Tapi dia dah membawa Mekah tu dia berubah semua ni. Kita di tahun ni taruh pergi tak tahu mana tu. Tak cuba cari. Jadi itulah dan kelahiran Nabi ni ialah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah kerana selepas daripada 50 hari kekalahan tentera bergajah. Bersamaan dengan 29 Ogos 580 Masihi. Siti Aminah ada dalam zanji dia sebut ketika dia melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbit cahaya daripada tubuh Nabi. Terbit cahaya, kemudian terbit kot jendela. Maka cahaya tu dia pergi sehingga aqsal masyariq, sejauh-jauh orang panggil masyariq timur. Wa aqsal magharib,
sejauh-jauh maghrib mana bahagia cahaya tu. Dan panggil bila sampai ke Parsi kerajaan besar pada masa tu, dia ada dua kerajaan besar, Parsi dan juga Rom. Di Parsi masa tu raja dia panggil Kisra. Kalau Rom dia panggil Kaisar. Kalau Mesir dia panggil Fir'aun. Fir'aun. Jadi Kisra muncul tak masuk lagu buruk semua ni. Ada apa pasal lagu buruk tak mau ngaji. Sebab dia baik dia duduk nosu. Dia nosu balik anak Cikgu Husin lalu. Cikgu Husin jadi doktor. Ada Aiman. Aiman. Anak Cikgu Husin nama Aiman. Sekali dengan dia lah. Lepas tu pandai sikit pada dia. Abang erok dia duduk nosu balik Aiman. Ada dia lah tunjuk ke software. Software tu punya dia duduk. Habis sekali kena kepada mana Ustaz Syahid tak siapa. Kamu pasti telah buruk sama budak-budak dia masuk perangkat kita. Kamu juga masuk perangkat sana. Jadi maknanya di Parsi nama dia Kisra Anusyarwan. Apabila cahaya Nabi kita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena kepada istana dan singgasana Anusyarwan. Raja Anusyarwan yang didokongi oleh 14 batai dia yang besar-besar. Lebih daripada semeluk dia runtuh dengan tidak diketahui sebabnya, bukan kerana kerosakan yang berlaku kepada struktur bangunan istana itu tidak masing-masing terpenting duk badi pakat kelipah apa tak tahu, tidak ada orang panggil penjelasan mana runtuh. Tapi masa tu moga perhubungannya tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan tahu selalu lah catatan itu ada sebab peristiwa besar dicatat dan akhirnya orang kemudian ni mendapati peristiwa itu bersamaan dengan masa Nabi dilahirkan. So begitulah 2004 banjir tsunami. Di 2014 ramai orang kata kes banjir besar lah, PU tak dapat nombor 1. Ada yang mudah kata lagu tu. Tapi makna PU gitu. Jadi maknanya apa sama jadi runtuh dengan sebab cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tak tahu. Itu ada catatannya. Kemudian sembahan orang Majusi api. Orang Majusi dia sembah api. Dia ada sebab apa manusia sembah api, sembah matahari, sembah kalau cerita tu dia jadi panjang lebar lah. Apa manusia orang panggil sembah api sebab api sangat banyak berjasa kepada kehidupan manusia. Dia hidupkan api yang besar, dia ada induk, kemudian ada api-api kecil untuk rumah-rumah ibadat yang kecil-kecil. Begitu dijaga supaya tidak padam, tidak mampu. Sebab Tuhan tak boleh mampu sebab nak disembah. Jadi kalau Tuhan mampu dari mana nak sembah dari mana? Jadi Tuhan dia ialah api. Jadi maknanya api yang besar dijaga 1000 tahun sebelum daripada kelahiran Nabi tak pernah padam. Khadan api ramai khadan api besar tu, ramai khadan api duk jaga api tu setiap masa. Ada jaga api mana dia mampu. Cuba kita bayangkan setiap manusia mala kerana dia Tuhan tak boleh mati jadi maknanya dia jaga jadi hamba mana makhluk jaga Tuhan buat Tuhan kemudian dia kena jaga pula lagi ramai kalau buat berhala hingga sikit nak jaga ni nak jaga api padam mampu habis terpinga-pinga buntu apa sebab macam mana boleh mampu semua padam habis segala api-api yang disembah oleh orang Majusi dan tarikhnya dicatat sebab dia adalah peristiwa besar. Kemudian kemudian barulah orang menemui catatan itu dan akhirnya menemui satu titik persamaan hari yang sama dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana wadi Samawa yang tak lagi kering di bumi Ajam kering. Mana wadi orang Pangsawa yang tak lagi berair di bumi Arab jadi berair. Ibn Katsir di dalam kitab tafsirnya mengatakan inna iblisa la'anahullah ranna arba'an rannat. Ibn Katsir kata iblis la'anahullah mana yang dilaknat oleh Allah Taala itu meraun histeria supaya dengan budak-budak asrama perempuan duk histeria ustaz dia tak tahu juga biasa dah bagi dia mana-mana asrama kalau melibatkan perempuan adalah histeria iblis pun pernah histeria 4 kali arba'an rannat 4 kali iblis meraun maknanya orang panggil kerana menyesal kerana sedih marah mana yang pertama hina lu'ina kali pertama iblis meraung ialah masa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu
Iblis tidak dilaknat. Iblis adalah makhluk, adalah minal muqarrabin, jumlatil muqarrabin. Disebutkan dia daripada muqarrabin, mana Allah panggil makhluk yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Buat ibadat 80,000 tahun bersama dengan para malaikat. Tapi dengan sebab apa? Wastakbara wa kana minal kafirin. Dia jadi kafir. Mula-mula jadi syaitan, mula-mula jadi kafir. Nah, jadi setelah itu Allah Ta'ala laknat dia kerana dia enggan tu perintah Allah Ta'ala dan hagah jawab mulut orang panggil. Tu saya tanya, apa mu tak sujud? Tadi aku jadikan dengan kudrat aku ni. Pak mana dia kata, nak sujud ke mana? Aku lebih mulia daripada ada. Sebab apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku menjadikan daripada api. Oh, ada dijadikan daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Siapa dia kata Iblis? Betul ke tak? Belum tentu lagi. Nah, kalau tahu betul tak betul, betul ke tak betul, kena berdebat dulu dengan api baik. Baru kita tak. Dan kalau pun api itu lebih mulia daripada tanah, Iblis tak berhak untuk istikbar, untuk beragak. Kalau kita manusia, ini makna apa-apa kelebihan kita dapat. Baik kelebihan dunia, kelebihan akhirat. Kelebihan dunia, harta benda, pangkat, jawatan. Kelebihan akhirat, gabiah ilmu. Ada banyak ilmu. Orang panggil tok guru, orang panggil ulama sekalipun, yu'ti hikmatan man yasha. Allah Ta'ala beri ilmu kepada orang yang dia kandung. Kita dapat ilmu kerana Allah Ta'ala beri. Mengajilah dengan tok guru yang terhebat sekalipun, kalau dia tak sebui ilmu kepada kita, tak dapat ilmu. Ini sebab itu kita tak boleh nak beragah, nak takabur. Iblis sekalipun api lebih mulia daripada tanah, dia tak berhak untuk takabur. Tapi dia takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala naruh. Allah Taala lanak meraung dia. Yang kedua, hina bitamina minal jannah. Diturun ketika dia diturunkan daripada syurga. Oh, betul lah. Yang ketiga ni kita sebut ialah hina wulida sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana berteriak dia histeria dia sebab apa? Oh, sudah hijau dah, payah dah kena buat hijau ada orang ni. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentu akan menyebabkan manusia, sebab Nabi saat ini kita baca ayat sirajan munira. Siraj yang menyuluhi kehidupan manusia. Kan manusia reti mana hak mana batil. Itu makna yang ketiga. Yang keempatnya ialah hina unzilat suratul Fatihah. Ini perkataan Ibnu Katsir ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Memang ada, memang Ghazali kata semua sebutir Quran itu kandungnya dia semua ada dalam Al-Fatihah. Dan kalau kita nak huraikan ni, apa Iblis jadi penggelapa histeria, itu dah semuanya dari Al-Fatihah. Jadi itulah maknanya yang dikatakan oleh Ibnu Katsir sebagai orang panggil muqaddimah wa ghawi untuk kita pagi ini. Jadi mau ni kata untuk orang panggil mana beradu sebagai kata-kata aluan kepada para hadirin dan hadirat, juga kepada tetamu host kita lah, ismail kita Ustaz Faiz. Mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan daripada program yang kita lakukan atau melaksanakan hari ini. Jadi mudah-mudahan kita semua orang panggil dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan orang panggil kecintaan kita di Maulid Rasul dalam kitab ni pun disebut banyak comel ungkapan dia mana istijlal mahabbati Rasul, comel banyak tapi tak dia mana sebut. Jadi ambo suruh balik kepada MC tetap kita dan dia bangga. InsyaAllah kepada Allah, terima kasih ucapkan kepada Fadil Bapak Hisham. Ada nasihat dan juga tausiah kepada kita semua sementara saya tadi. Majlis kini beralih kepada tausiah khas yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin selaku mudir Pondok Rumi Sufi Jawi As-Sunniyah Salafiyah Al-Malaysia InsyaAllah Aslanjur InsyaAllah. Jadi majlis dengan penuh ta'zim, dia persilakan Fadil Bapak Faiz untuk menyampaikan tausiah khas Nabi Rasul. Falyatafaddal mashkura wa Allah yujibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Demi Allah, sungguh benar-benar telah memberi anugerah yang paling agung oleh Allah di atas orang mukmin, yaitu dibangkitkan pada mereka akan seorang Rasul yang Nabi Muhammad SAW daripada jenis manusia seperti mereka. Nabi Muhammad membacakan ayat-ayatnya Allah Ta'ala di atas mereka dan menyucikan mereka zahir dan batin, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah. Jika Allah Ta'ala tidak mengutuskan Nabi Muhammad SAW, pasti manusia sebelumnya di dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Sadaqallahu ma'al azim. Hadratul muhtaramin, wabil khusus Syekhuna, Tuan Guru kami, Tuan Guru Bapak Azri Hisham, Hafizahullah Ta'ala wa atalallahu baqa'ah. Sahabat hamba Al-Fadil Bapak Sofwan bin Sabri, sahabat hamba juga Bapak Mukhtar, Bapak dia singgah pondok Kupak pagi baru sudah kali dia buat menerusi majlis Ustaz Abdullah Rasul dan seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimahullah. Ya hamba ni banyak dah ni gerak dibuat khianat banyak benar dah. Mula di tani lagi di Jamiah Ulama Qadhani suruh mai ceramah bahasa Syarab Qadhani. Ya Allah, Tuhan ya Allah. Muka hamba ni tebal depan berapa ekor dah. Abang kita kata tak malu dah. Punya kata tak malu, depan gitu tebal dah. Tak tahu lelaki ni babon es panjang, babon kari dalam, babon mak mawi, tak tahu nak kecek gapo, buka. Lepas tu baru daurah di Pondok Dosa, waktu pun berat juga tu. Sebab yang juga duk bawah tu, Allah mati dah lagu. Hari ni kau berat, kena bully kau tu guru sendiri pun dah. Apa tak tahu nak kecek gapo ni sebenarnya. Kira-kira ni tak sah ni majlis ni sebab hari ada tu main tayamum lagi dah. Orang mula barangkali ni ujian dah. Tunggu nak uji lagi, nak uji kecek sepatutnya lidah ya. Nah, banyak yang kita dapat daripada guru kita tadi tentang Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira padat dah. Nak cukup dah pakai bangun selawat berjanji kau selawat pakai makan habis lah dah. Tapi oleh kerana minta suruh kecek sikit pada ni kan. Hai getah bahasa dah. Debah dia kata tu tak ada lah apa, duduk tepi dia macam orang panggil apa, tak ada yudiru fi nafsihi takallum, tak ada nah. Oh duduk cedek nak kecek le perut tu hilang lah. Tak lah mari kata Allah Taala. Para hadirin semua, dalam hadis sahih Muslim Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan cerita, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halqatin min ashabihi. Kata hari Rasulullah keluar menuju kepada perkumpulan sahabat, dua halaqah buat perkumpulan, buat majlis daripada sahabat Nabi SAW. Lalu Rasulullah bertanya, ma ajlasakum, apa motif kalian buat program? Motif gapo duk kupu-kupu macam kita ni lah, duk kupu kemo ekor tak ada ni. Atas ni pun kipas kuat apa gede barai ni sama perlu hejak dah tapi kat ni. Dudak. Rasulullah tanya sahabat, ma ajlasakum, apa motif kalian ni duduk kupu ramai-ramai ni? Lalu jawab oleh sahabat, jalasna, motif kami buat majlis ni ya Rasulullah, nad'ullaha, kami mendoakan Allah Ta'ala, wa nashkuruhu, dan kami syukur pada Allah, wa nahmaduhu, dan kami puji Allah Ta'ala,
Pertamanya ala ma hadana lidinihi, kerana Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada agamanya. Karena hidayah ini milik mutlak Allah, imma hidayatul khasah atau hidayatul ammah. Hidayah ada dua. Hidayatul ammah artinya memasuk idkhalul abdi fi dinillah, memasukkan hamba pada agama Allah. Ini milik Allah Ta'ala mutlak. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau hai Nabi Muhammad SAW, la tahdi man ahbabta, tidak dapat engkau beri petunjuk nak masuk oleh agama Allah Ta'ala ni, tak dapat nak masuk siapa yang kasih. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memasukkan hamba-Nya, yang siapa yang hamba tersebut Allah Ta'ala Allah Ta'ala tentu. Itu juga lah. Walaupun oleh itu Pak Saudara Rasulullah tak dapat orang hidup di dalam Rasulullah SAW maka semuanya beriman. Hanya orang yang Allah Ta'ala dia tu dapat masuk agama Allah, apa dapat masuk. Itu juga hidayatul khasah, yaitu isalul abdi ilallah, menyampaikan hamba kepada Allah. Milik mutlak Allah Ta'ala. Walaupun rumah dia tu belakang dengan di masjid, kalau Tuhan tak boleh sapa ke masjid, tak sapa untuk semai rumah tak omong kan. Walaupun rumah dia belakang dapur dengan rumah tu guru tapi yang main ngaji tu guru jauh-jauh tak apa. Banyak gitu lah. Jadi tahu sunnatullah lah. Orang dekat dia pakai tak ngaji lah, kata tu berkat duduk dengan tu guru gitu lah. Orang ngaji tu jauh-jauh semua gitu. Pondok-pondok anu pun tu guru gitu. Orang jauh orang ngaji lah. Orang dekat pakai belakang dapur dan tu guru gitu. Itu nak kata hidayah khasah, hidayah ammah. Keduanya Allah lah al-hadi, yang menyampaikan, yang memberi petunjuk kepada kita. Jadi kami syukur satu sahabat. Kami syukur karena alama hadana lidinihi, yakni al-Islam lah. Kerana Allah bagi petunjuk kepada kami, kepada agamanya, yakni Islam. Satu. Dan Islam ini nikmat yang teragung. Kita berucap Allah bahasanya alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji wa Allah, kerana Allah Ta'ala yang memberi nikmat iman dan Islam. Dan kedua-duanya nikmat yang teragung, dan memadalah iman Islam itu sebagai nikmat. Karena kalau tak ada dua ni, kita dengan menata teruk kita lagi pada menata, bukan sama menata, teruk kita lagi dah. La ya laitani kuntu turaba, kata orang kafir ni selaka kita, baiklah kita jadi debu tanah daripada jadi orang. Kenapa? Karena tidak ada nikmat iman dan Islam, gitu kan? Maka karena itu syukur banyak-banyak kita dapat iman dan Islam. Tetapi iman dan Islam kita akan sampai pada kita kalau tidak diutuskan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu jawab sahabat, selain daripada motif program kami ini, karena nak syukur, nak puji Allah di atas nikmat petunjuk agama Islam, alama hadana lidinihi wa manna alaina bika ya Rasulullah. Itu perkataan sahabat. Wa manna alaina, dan kerana manna. Jadi ada bahasa Arab ni, perkataan manna ni tidak diguna melainkan pada perkara yang besar, yang agung. Sebab tu ayat yang mau baca tadi, Tuhan tak sebut laqad an'ama Allah. Alhamdulillah, ini bahasa Arab istimewa deh. Sebab tu Quran ni tak turun bahasa Melayu, apalagi orang Kelantan. Itu bahasa, itu dari bahasa Arab. Pada bahasa Arab ni kaya bahasa. Kata ulamanya 400 juta perkataan Arab. 400 juta. Kira Wasil bin Abdul, pengasas Mu'tazilah ni,
Seorang yang tak boleh sebut huruf ra dengan tepat, dia rela dia sebut huruf. Dia Ar-Rahmanir Rahim ada. Kalau pada teh orang tak usah mau jadi email. Dia rela. Tapi kalau dia ceramah 2 jam, dia boleh helak dari sebut perkataan yang ada huruf ra. Hebat. Sebab kata Arab ni banyak orang panggil lafaz muradif, muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi. Sama makna lafaz lain-lain sebut, tapi makna lebih kurang. Tapi kadang-kadang iktibar itu berbeza lah. Nah, itu dah kata kaya bahasa. Sebab tu kita jangan luak banding dengan bahasa Arab. Luak banding dengan bahasa Arab benar kan? Nah, tak boleh nak payah ngomong ngaji kita Arab, nak payah ikut ngaji bayar. Kau kita ngaji ilmu tauhid. Kalau syekh pada engkau tak terjemah sifat ma'ani itu dengan berkuasa, berkehendak, penentu, pengetahuan, berhidup, pendengar, pelihat, berkata, penutur, berkecek. Nah, pak sudah kita tak payah ngaji sifat 20 ni. Karena dari segi Arab, kudrat, iradah, ilmu, hayat, itu semua tu masdar lah ke. Tentulah akan memberi makna kita payahnya secara luruh lah, makna masdari. Kalau makna masdari memang berkuasa, melihat, mendengar, berkata-kata. Sedangkan kita mengaji dalam sifat wahdaniyah, Allah Ta'ala itu pada segala sifatnya. Artinya sifat Tuhan itu banyak, tapi sesekali sejenis-jenis saja. Satu berkuasa, akhirnya mudah lebih baik. Satu kudrat. Ada pusat berkuasa tak satu lah banyak. Kan waktu makna masdari kena bertakluk. Wa qad tus'amalu fil makna al-masdari ay ta'alluha. Dan terkadang digunakan juga makna masdari tapi not dengan makna ta'alluk. Berkata-kata. Apa berkata-kata? Bukan gerak bibi mulut, tubik muka huruf suara, bukan. Makna menunjuk. Kayak itu ta'alluk kalam ala dalalah. Nah, jadi kerana jasa ulama ni lah kita boleh faham. Oh, Masya Allah. Kayak gitu. Jangan mulut kita ada dalam kamu dewe. Aku lah. Tak ada dalam kamu dewe berkuasa, berkehendak bagaimana. Dua kira dalam kamu dewe bahasa Ustaz Melayu kita. Berapa batas bahasa Melayu kita ni? Tak sekaya bahasa Arab. Jadi nak faham tu, kita nak tajdi. Bukan kita lah, ulama lah tajdi. Nak syukur banyak ulama kata tajdi tu. Jangan kalau kita pergi kritik ulama dengan makna kritik itu tak ada masalah. Memang orang panggil thariqah ulama tu anak itu. Nah, kritik orang panggil apa? Mengkritik, memeriksa, mengkritik. Nah, bahayanya. Tapi anak tu wal adab ma'an serta kritik serta adab tu serta. Bagi kita baca hasil-hasil kan? Ya apa? Syarah ada dia kritik. Lau qala al-musannif ini maka aula gitu lah. Walakin hawail lagi lah. Tapi barangkali syekh ini. Tu baru panggil akhlak. Ulama kita tunjuk. Dia kritik pada pun pak wali ada tanggung. Tanggungnya yang elok, yang baik. Tapi dalam kita ni dah pakai benda sesat selalu. Tu kau aling super chef ada yang kau tu sesat lagi hari tu. Lepas tu dia boleh baca Alfiyah, boleh baca kita Arab tu biasa ngaji tu tani. Lepas tu tani tak aling pula pulak dah. Bergerak tu. Tak syukur dengan manusia dah. Kau tak syukur kau tu hadah. Ini bahayanya apa kalau kecek kan kau nak buat Facebook tu. Kena nak berdau dia orang. Tu juga. Kita mengaji tu. Lepas tu, kita pula lekeh ilmu tu. Takut hilang ada, hilang berkat dah sebenarnya. Hilang berkat kan, tak ada lah. Walau ilmu banyak, sepuluh bapa sebut tadi. Buat iblis memang ilmu banyak. Mana bukti ilmu banyak? Iblis aja kau nekat. Jawab ke Tuhan. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima dengan ada tafsir Jalalain Hasyim Sawi. Iblis aja ni. Jadi dia ya itu kan. Ada kamu nak buat makhluk yang merosot ke bumi? Betul tak? Kalau iblis banyak tu betul tak? Siapa merosot ke bumi? Siapa? Apa? Duk hodok hutan, duk kacau jalan, berubah habis jalan bakal buat jalan hati lah semua. Siapa? Kau
awak bangun ni tak ada lepas tahun gutuh dah, letak dah. Siapa jadi kontraktor? Lembu. Ubah jadi kontraktor. Okey. Jadi hok iblis royak kau nekat so siapa ke Tuhan tu. Bukan ngomong kosong ni, bukan buah-buah raja dah. Walhasil terbukti betul. Wa yasfiqud dima dan menumpah darah manusia. Betul. Tengok Zion ni jahat. Dia duduk ubu. Kok 40 buah kapal ni. 50 buah kapal, 40 puting jaga. Nak menyapa bantuan tersaudara di Palestin, di Gaza. Dia ubu dah. Hari-hari ni dia rahmat seorang bodoh kita dalam Facebook tu. Hari-hari ni dia atas orang drone bom. Drone bom dia letu. Dia lepok lah ni, nak takut. Nak emosi terganggu. Mau nak balik, mau menyesal lagi. Kita tak ada bini. Dia lepok. Siapa tu? Lembu ke apa? Natang Yahoo tu namun natang tu tapi orang tu siap. Jadi artinya betul iblis betul. Tengok dia sebab iblis ni kita. Dia tak tengok kata tu ada. Kata hidup dia ni lemah banyak ni, tumbuh sini, lubang telinga, lubang hidung, lubang tekuk, lubang mulut banyak kelemahan. Panggil quwwatus syahwat kan. Amuk jemat tu kita terkait dengan guru ni. Faham baik dah. Ada tengok. Quwwatus syahwatiyah, quwwatul ghadabiyah. Tu dia dapat tangkap kelemahan tu Adam dan anak cucu dia. Mana ni makhluk Tuhan yang buat ni ada kelemahan besar. Gapo? Kekuatan syahwat dan kekuatan ghadab. Dan betul, benda tu betul. Tapi Tuhan jawab mana? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mahu tahu apa kamu tak tahu. Ada gitu kan? Lalu apa hak ada tu nekat lipat. Ini kalau tu mana tu Tuhan tak akan buat makhluk hak ada dihalil daripada kami mereka. Tengok. Lalu Allah Ta'ala nak bukti apa hak mereka tu sekolah tu silap. Tuhan ajar kepada tu ada wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuhan ajar tu ada tu segala nama-nama semua sekali, nama-nama benda. Kata Imam Ahmad Ushawi dalam kitab Hasyir dia, Tafsir Jalalan, hatta nama puyuk, nyepok, pinggir, piring, hatta nama ketuk tu Tuhan ajar lagi nama ketuk. Ketuk seh, ketuk perut, ketuk ada bang habis, nama tu beza-beza kan. Dalam bahasa akan diturun kepada anak cucu cicit dia ni. Bahasa banyak kan bahasa kan? Begitu kan bahasa banyak. Melayu saja ni berapa logat ada. Logat Penang Utara ada lain. Logat Kota Timur lah Terengganu Kelantan Tani lain pula. Melayu lah logat beza. Tuhan ajar dia. Summa Allahum 'alal malaikah. Kemudian Tuhan berkata kepada mereka. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Coba ya mereka. Gapo dia nama-nama benda ni. Kalau mu tu orang yang benar pada dakwah, kata mu makhluk paling alim. Aku tak buat dah makhluk lebih alim daripada mu. Barulah mereka pun sedarlah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci mu ya Tuhan daripada apa kita dalam perut kami ni. Bahawa mu tak akan buat makhluk yang lebih alim itu silap litah Maha suci Tuhan, maha kuasa, boleh buat laku. Tuhan boleh buat wajah izun fi haqihil ijadu wa tarkuwal ishqa wal is'adu. Haruh bagi hak Allah Ta'ala. Sifat aku iradah yang buat apa ikut dia. Tengok. Orang ingat kata ahli sunnah tu hancur dah. Sebab apa? Sebab tak ada siapa dia boleh bantah Mu'tazilah. Zaman Syafi'i berdebat Mu'tazilah, tak tutup hilang Mu'tazilah. Walaupun tokoh-tokoh Mu'tazilah hak ibu jari hebat Muhammad dari punya ilmu debat, hak ibu jari puji. Tapi hilang Mu'tazilah tak tutup. Imam Ahmad bin Hanbal dia yang kata nak tutup, dia pun kena rigak, kena berdah atas rigak. Zaman Abbasiyah dari mazhab resmi Mu'tazilah di Khalifah Abbasiyah. Tapi mana tahu Tuhan nak beri ilham kepada seorang tokoh nama Ali bin Ismail Abul Hasan al-Ash'ari, guna ilmu kalam Mu'tazilah itu sendiri.
untuk menguatkan mazhab salaf, berdebat dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah. Siapa tutup gila Mu'tazilah kan? Tutup gila, hancur pun. Ada batu ni selalu, ada batu ni selalu. Tu nak ayat kalau Tuhan nak ajar tu kan, tak ada apa Nah, ada masalah apa? Kalau kita tabyin kadhibil muftari ma'asakir aku mimpi Imam Abu Asy'ari kita. Lepas dia pisah dengan pok diri dia, ya kada kita al-ibanah usul diana lawe Mu'tazilah dengan laras bahasa ahlul hadis. Nah, lalu mimpi jumpa Nabi tanya, "Hei Ali, mu buat gapo dengan gapo aku suruh?" Jawab Abu Asy'ari, "Aku telah buat bulkana. Aku melazimi sunnahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah kata, "Aku tak suruh mu buat masalah." Aku tak Rasulullah suruh kan Rasulullah. Rasulullah kata, "Aku nak suruh mu ambil ilmu kalam ni, bantu tolong mazhab yang diredha, mazhab al-hadis." Ya Rasulullah, macam mana aku nak tolong dengan ilmu yang aku ngaji 40 tahun. Aku tahu macam mana mengaplikasi kaedah-kaedah dia. Kaedah ni tuju di mana, hurai lagu mana, natijah macam mana. Aku tahu habis. Macam mana nak tolong? Rasulullah kata, kalau Tuhan tak royak, dia akan tolongmu. Aku tak mati dalam mimpi ni sebagai kita gembira untukmu. Tengok. Kata Abu Asy'ari, bila Tuhan tidak buka kita hadis, buka kita hak mengaji apa saudara aku Mu'tazilah. Tuhan beri ilham, kaedah ni pakal lagu ni. Kaedah ni pakal lagu ni. Satu ayat kalau dia Tuhan nak beri kan, ada masalah kok guru sebut tadi lah. Apa sebut tadi? Ilmu ni waktu dah beri kita, kau dak usaha ngaji. Ngaji, tak payah pun ngaji. Kita tak payah pun ngaji. Kadang-kadang ada juga putus semangat kan. Tapi guru kita Tuan Guru Bapak Azri ni Masya Allah, seorang itu guru yang semangat mengajar lebih pada anak murid, semangat nak mengaji kan. Tu di semua anak murid Pak Abon semua ma'ruf dah tu. Pak Abon kalau mengajar lebih semangat daripada anak murid mengaji. Saya sendiri pun dulu putus semangat dah mengaji. Putus semangat tinggal ngaji nanggung, tunggu Bapak Habib dan Sorah baru siapa. Ngaji tak ada lagi kan. Kita nasihat apa hanya gitulah. Ngaji ni usaha balik kita pehe tu. Ayalah, kau tukur ni Allah Ta'ala. Ada orang tu yang pehe selalu, ada orang tu yang pehe lambat. Kau Imam Al-Muzani ngaji Imam Syafi'i 80 kali khutbah al-qum, baru tu yang bagi tu faham ni. Tengok. Sebab agama ni dibina di atas ilmu, dan ilmu tu milik bagi orang yang bersungguh. Gitu. Manjada wajada gitu. Maka bila Tuhan ayat gitu kau menekat ku baru sedar tawadhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Barulah mereka ni boleh jadi anak murid tu ada. Tengok. Qala ya Adam ambihum bi asma'i. Itu ada jadi cikgu, jadi ustaz. Jadi tu guru kan. Ini ayatnya pekerjaan yang kedua tu ada selepas dari pelajar. Kalau apa? Pelajar tu pakai. Murid KJA kedua ialah cikgu, tu guru, babo, ustaz. Ini dua. Batu besar KJA ini, KJA yang besar. Manusia kalau tidak ada orang panggil belajar dan tak ada mengajar, dia dengan hidupan yang lain seperti lembu, kubah, gajah, rimah, tak ada beza. Sebab orang lain pun hayawan juga, hidupan juga. Hidupan apa ni? Cuma kita manusia ni hayawanun nafiqun. Mana ayat ilmu mutafakir. Hidupan yang boleh terima ilmu. Itu layak untuk belajar. Sebab tu tak ada sekolah buruk. Ada tak sekolah buruk? Pasti buruk ke ada? Jadi kecil tu anak buruk di ngaji pasti dah ada. Ada talika buruk tak ada. Bukan jenis dia hidup buruk ni mengaji tak. Manusia jenis orang mengaji. Lepas tu mengajar. Bila tu ada mengajar, tengah mereka. Yo sungguh. Tu ada tu boleh ingat semua tu ajar. Boleh ajar balik ke mereka.
Falamma amba'ahu bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tuhan kata, aku ada, aku yang mau tahu benda hak gaib. Dan aku tahu apa hak menzahiri mulutmu itu ialah ajar daripada iblis. Nah, dan aku hak sembunyi dari wa ma kuntum wa ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hak sembunyi dari mulutmu, aku tahu gak buat kita dari mulutmu. Jadi kok mereka kita tak ada makhluk kok Tuhan buat lebih berilmu daripada kami ma'asyiral malaikat. Pun aku tahu. Bila ada jadi anak murid kan, barulah Tuhan suruh mereka ini jadi hormat ke cikgu, usjudu li Adam. Hormat weh ke cikgu ada. Fasajadu pakai hormat illa iblis. Baru baca. Mereka iblis kata, hormat gabung aku cikgu itu. Aku pun ngajar juga. Mereka, apa wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi sebab itu bukan semata-mata ilmu boleh menyelamat. Ilmu sabak bagi menyelamat. Kalau tanpa kuwatul amaliyah, maka ilmu kita itu jadi sia-sia. Seperti mana iblis? Iblis punya ilmu yang banyak, alim. Nah, tapi tidak ada tawadhu. Ini ayat sini dah. Tidak ada tawadhu itu bukan maknanya jalan tunduk. Itu monyet namanya. Tawadhu mana boleh menerima kebenaran. Itu mana? Itu mana tawadhu? Nah, boleh terima benda sebenar. Tak tengok namanya lah. Itu dia panggil tawadhu. Dia kalau panggil ilmu itu sendiri itu seperti air, tak ada turun dan takut pada hati orang yang meninggi. Nah, semakin tawadhu, semakin kita rasa kita ni tak pandai kita, semakin kalau panggil Allah Taala sipir. Nah, Allah Taala bagi kekuatan untuk kita beramal. Satu. Yang kedua tadinya wa man alaina bika ya Rasulullah. Dan kami beri pun ini kerana mensyukuri puji Tuhan kerana Tuhan beri nikmat agung. Manna alaina, memberi nikmat agung ke atas kami dengan engkau wahai Rasulullah. Sama seperti ayat yang aku baca tadi, Tuhan kata laqad manallah. Nah, kalau ada tafsir sebut lam tu lam jawab qasam. Wallahi laqad, demi Allah sungguh benar-benar manallah, memberi nikmat yang paling agung oleh Allah alal mukminin, di atas orang mukmin. Apa nikmat tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, yaitu dibangkitkan pada mereka itu akan seorang rasul yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa nikmat? Nikmat dengan Nabi ini sebab apa? Satu, Tuhan sebut rasulan minhum, daripada mereka yang min jinsihim, daripada jenis manusia. Cuba kalau Rasulullah tu nekat, padu kita ikut bola. Apa pernah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tiba-tiba Rasulullah kira nekat. Nekat ni la akala syurba wa la nauma lahu, tok makan tok minum. Mabuk gelas kita. Nah, Nabi tok makan tok minum, tok bini, tok beranak pino. Lepas tu nekat. La ya'sunallah ma amara. Bagaimana kita nak ikut aja? Karena mereka ini lihat asli, bukan kata bukan tin, tak pernah makan, tak pernah minum, tak kerja buat, hanya ibadah. Tuhan suruh rokok, tak lemah juga. Tak ada lagi riwayat kata rokok lama sejak mula kejadian itu suruh rokok. Ayo lama, dah berapa tahun dah, paling lama dah kita rokok ni. Bangun betul kali dulu ni. Ada. Kok rokok, kok sujud. Sampai kiamat lah gitu dah. Bakal Nabi itu nekat. Agak kita ikut mana Nabi dah. Boleh tak? Kok setahu Nabi manusia pun kita tak mampu ikut. Karena inni lastu kahayatikum. Aku bukan seperti hayatnya kalian. Sebab itulah apa Nabi bawa wa ma atakumur rasul. Apa Nabi bawa Nabi. Nah, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Fakhudhu, ambil itu Nabi aja. Mastaqtum, semampu kamu. Ada Nabi tahu kita itu tak akan mampu supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tak akan mampu. Nah, nak sumpah Rasulullah SAW macam mana? Abdullah bin Mas'ud tu cuba-cuba nak jadi makmum semaya tahajud Nabi. Nah, satu rakaat tamu Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Pakai ubah catat situ kan? Ubah catat situ. Rasulullah tu tak pernah tinggal qiyamul lail semaya malam hatta tatafattar hatta tatawarramat qadamah. Sehingga pecah, sehingga bekok tapak kaki Nabi SAW. Boleh kita? Kita bekok juga, bekok mata tidur tu pihak bekok putih mata tidur buat. Rasulullah bekok tapak kaki, ada kok kita bekok tapak kaki karena semaya tahajud. Payah nak jumpa, bekok juga tapak kaki kan cari biti. Kuat sangat tidur ke hulu, ke hilir, ke atas, jatuh naik cari biti, kuat jalan, pecah tapak kaki. Rasulullah pecah tapak kaki semaya tahajud qiyamul lail. Boleh jadi kita nak tiru tu? Mas tapak tu semakumu ya Rasulullah. Sebab ini lastu kahaya kakiku, aku tak lupa dengan kelakuan. Tu tengok. Nah, bukan senang tak? Kalau Nabi kita tu bukan mereka, kok jin payah juga kita ni ikut. Pasal jin kan beranak kaki balik dari itu. Beranak kaki balik dari itu. Ada beranak tu wajib dengan jin 40 kan. Kalau bapak kita beranak dengan 40 beranak, nah baru nak dipek mu baru. Nah, baru mau jadi kena lama belajar panggil pok, panggil mu. Belajarnya, ngesok, belajar ngakok, belajarnya tak boleh, waktu tatih jalan lagi, slow kita darus dah perlahan. Nabi tidak jin, tidak mereka, tapi daripada jenis mereka itu rahmat dah, rahmat supaya kita ni boleh kalau buat contoh ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu rahmat satu. Baru apa tugas Nabi? Sebab nikmat paling agung. Apa dia tugas Nabi? Yatlu alaihim ayati. Membaca Nabi di atas mereka itu oleh mukmin ayat-ayatnya Allah Taala. Tugas dia mengajar. Batu tubuh ni. Nah, ialah penyambung hidupnya Nabi. Kena jagalah tubuh itu ada sini. Tubuh masih ada lagi. Bukan jaga setakat jaga sehat tubuh dah. Jaga tetap melihat anak main ngaji di tu, supaya generasi tak putus orang ngaji, orang menyambung, orang panggil hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup alim ulama tutup guru warasatul anbiya, warasatul nabi. Kita orang muda ni ialah warasatul ulama, pewaris para alim ulama. Kalau kita bukan ulama, kita pusaka ya kita boleh duduk teks pada mereka. Jasa kita duduk nak dengan apa? Duduk nak dengan tutup guru, terutama Bapak Azri Isya. Itu jasa, kalau tidak kan. Nah, boleh lagu nyimuan dekat dulu-dulu kalau mungkin pelajar terbaik, pelajar teksi dan kapik lagi, dua lagi dan kapik tengok lah. Tapi bukan Bapak Reto gitu Reto, apa dah? Barokah lah. Apa itu? Barangkali apa itu? Begitu tu. Ini walaupun teksi itu juga ni. Tak apalah. Makali itu lah. Jadi boleh jadi orang ni. Karena itu boleh itu. Betul itu barokah. Karena kalau kita ngaji tak barokah kan. Tak jadi berkali ambil lagi duduk. Tahu lah duduk lagi bukan boleh. Tahu lah. Dua hijau mengaku. Jadi. Karena hak tu lebih tersebah, lebih menarik kita daripada doa ini dia kena mujahadah. Kayak gitu. Itu tugas yang pertama, membaca di atas oleh ayat-ayat Allah Ta'ala, mengajar. Mengajar batu oleh hidupan Rasulullah itu butuh sungguh. Mana ada mazhab apa? Pakai khilaf ke apa? Rajul di Rasulullah selalu Rasulullah selalu. Pada muskil apa? Rasulullah jawab lagi. Tak payah aku tanya Rasulullah. Tanya Rasulullah, tanya oleh Rasulullah agak sebab Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, fuqaha di kalangan sahabat. Kayak gitu. Tapi
setelah ada Rasulullah intiqal ila rafiqil a'la, tu ulah manusia itu pecah. Nah, macam-macam. Itu pun kalau masih mengikut Syawadul Aqsa, insya-Allah tidak keluar daripada jalannya Nabi, jalannya Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana? Jalannya Thariqatul Mardiyah, salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alamun fid dini kas-sahabati wa a'immatil mujtahidin. Jalanan yang diredha oleh Allah Ta'ala, yang telah menjalani akan dia oleh Rasulullah, dan Allah yang menjadi sumber rujukan panduan para ulama seperti sahabat dan para a'immah mujtahidin. Nah, walaupun khilaf, Asy'ariyah, Maturidiyah, Asariyah, tapi khilaf itu furu'ul aqaid, cabang akidah. Tak sampai kepada usul akidah, seapa tahap kafir sesat ada. Itu dipanggil al-jamaah. Nah, tapi di luar daripada kelompok Syawadul Aqsa ni, tu saling sama dia pun sesat menyesat, kafir. Okey. Nah, itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakihim, dan menyucikan mereka itu, cuci zahir batin. Yuzakihim lah. Yuzakihim boleh cuci zahir. Kita boleh masuk bego istinja, tahu air mutlak, air musnad, air mutlak enggak. Ada juga yang buka wadah tahu air mutlak enggak kan. Nah, dia ada tok syekh dia mengikat ni lah. Dia pernah mengajar kata air mani itu cukup dua kali, boleh buat mani wajib, boleh buat mani semaya, boleh buat akan ada. Benar. Begak ni kan. Sebab tu semua ayat kata kena ada dah. Sudah sampai masanya Kementerian Pelajaran atau Pendidikan kena take over pondok-pondok hak baru nak tumbuh. Madrasah pondok-pondok hak baru nak beranak, baru nak tumbuh ni. Iyo, kau boleh buka madrasah, boleh buka pondok. Nah, ni ikut buka. Asal bos lebih kan, kecek sedap kan? Tunggu selalu lah. Baca nama kita aku bahasa Melayu salah lagi Ummu Ibrahim. Mau boleh mana boleh kalau kita. Belum pondok belajar nama. Boleh kan? Ai mutlak telah mutlak ke apa? Ai mani itu sejak bila budak ai mani itu boleh buat menyuci ya. Ai mani suci kan? Ai mani itu memang suci pada diri dia. Tubuh suci dalam bak gapo, nak minum tu gamuk ke? Nah, gamuk nak minum air mani. Benda buat memang ya suci. Suci lah nak pakai air kita tak basuh kusah buat maya. Nak minum tak gamuk, bukan paiku. Nah, air ku kau boleh minum tu bukan juga dua kali tak buat air wajib. Kau boleh buat sebab naik kau dah. Putih berseri juga tu dah ni. Tak boleh muka hak tu air tahir oleh nafsi maka. Wal mutahhir dia kuat dengan kuat rasa. Benda basic orang tu buka pondok, orang tak ngaji pondok, orang ngaji di surga pada soal lain Ada ngaji apa lagi? Orang kampung ngaji dah tidur ni nyanda di ngaji Indonesia. Pun boleh leher tu. Kau buka pondok sama bodoh satu rumah. Malu kau yang aku keluar. Tapi begak dah. Kena dah tu, kena tak obor. Kau pondok lama-lama ni tak apalah. Kau suruh kau ni hok masyhur ma'ruf dah. Kau bangun ni riba lama. Riba bukan riba. Tahu baca kulit kitab Faridah. Kitab Faridah ni Arabi. Dia macam mana ni? Khadarallahu ta'ala. Apa riyadhur rajai itu macam mana? Atau enggak? Buku riba besar duduk jahanam naya gitu kita tahu. Anu ke riba tak itu aja. Kita apa tu mau tanya ke dia awak ni suka ke dia. Tu saya juga dia. Dia kena jawab lah kali. Kita saya nusuk. Saya masak kopi nusuk. Kalau kan itu kita order itu boleh tidak. Boleh nampak lah. Tunggu berkat tu lah ngajar tak butuh-butuh. Kita putus semangat dulu nasihat ngaji yang putus semangat. Dan ayatnya, macam mana boleh buka pondok dengan tak reti baca kitab ni? Nah, ini yang kita bimbang.
Takut jadi orang kata, hai pondok ni dulu orang kata nak ngaji nak sorang ini pondok. Wala Wahabi. Wahabi buat aku ni. Nah, takut jadi tak ada lagi. Ngau panggil kat asli pondok tu jadi udah sebab kita tak bertindak dengan agresif. Benar. Dia aja orang yang boleh pondok ni kalau kelihatan kayak dia anak menjadi mangsa liwak boleh. Sudah. Mangsa rokok boleh. Pernah. Benar begini tak boleh buat main-main lah. Kena ambil kalau panggil tindak keras supaya institusi pengajian agama terutama umumnya, lebih-lebih pondok khususnya pengajian tertua di Nusantara ini terjaga, terjaga. Ada wa yusakih menyuci kazohir dan batin siapa aja. Kita ni supaya bersih jiwa bersih. Rasulullah kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Al-Barzani sebutkan adalah Nabi SAW oleh bersakata malu pada kau-kau yang berhak dengan Allah Ta'ala, bukan malu pada kau-kau ma'ruf ni. Kalau kita ni balik ni benda baik malu. Tu orang security ni pakai mai pakai awal ni asyik mai kalau benda hok asia hok tu kan juara balik tu. Patut hok benda kurban, benda hok mendekati Allah, tak boleh kita malu-malu, nak berani. Baru malu ni, tebal lah kalau tak paling ni. Tak paling ni, tebal muka kamu ni, berapa eki ke pen. Tapi nak ada mana? Perintah tu berusaha, lepas tu benda tu balikkan. Tak mampu kita nak tolak jalan kodak boleh. Terpaksa. Kalau Datuk Guru ni bukan kami tu, jangan semangat Datuk Guru ni paling buat penyirat. Tapi tak boleh, benda yang berbagi tak boleh malu. Jangan malu. Malu nak mengaji, malu tak jadi hidup. Malu nak nahi ma'il munkar. Orang kata kiri pok boleh lah. Jangan buat senyap gitu. Dia kata lah, aib ni malu nanti institusi pondok. Harai buat kita dari itu. Suku tu anil haq dia panggil syaitan akhras. Dia tak ayat dah sebenar. Syaitan isu dia panggil. Dia jadi juga lagu ni sebab apa? Sebab orang dulu pokoknya dia. Pasal itu sebab aib. Lah kali dia berleluasa dengan maksiat dia kan. Tu. Maka kita report boleh kalau anak kita jadi masa. Bukan kerana kita benci ke dia semata-mata benci dengan perangai. Tapi satu lagi nahi ma'il munkar. Mudah-mudahan kalau didapati bersalah sungguh boleh kok dia tobat dengan Allah Ta'ala gitu. Jangan kita diam senyap tak usah bicara. Sukut alamat ridho. Diam tu tanda kita puas hati. Ridho bil maksiat tu puas hati yang maksiat dah. Apa? Tak boleh kita ni sebab ada lagi masa-masa tak arifo. Sebab atas rasa aib malu tak boleh itu. Kenapa arifo boleh? Biar boleh siasat. Dalam rangka kita niat nahyu anil munkar. Gitu. Satu, dua lah, tiga lah. Apa tadi? Cuci hati. Ada syadidal hati wa tawadhu, merendahkan hati. Itu akhlak-akhlak yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tazyinkan hati kita dengan sifat mahmudah, tahalli sifat mahmudah, mesti kena takhalli mazmumah juga. Itu diajar lagi di dalam ilmu tasawuf. Tasawuf. Tuan Guru Baba Azri memang Masya Allah. Lalu Minahajul Abidin juga Masya Allah inilah. Masya Allah dulu. Ya macam mana kaedah cara tasawuf yang sebenar nak mengikir dari jiwa itu sifat-sifat yang tercela dan menghiasi dengan sifat yang terpuji. Itu ialah antara tugas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ilmu tasawuf itu ialah daripada Nabi SAW. Yang kita kata ilmu ayat-cak, ilmu kopong, ayat dah tasawuf falsafi je. Tasawuf falsafi je. Dan yang orang pun minat tasawuf itu kalau falasifah, hakikat. Tak didasari dengan akidah yang sebenar. Ya ada. Tapi waktu tidak fardu ain. Dan waktu orang nak masuk waktu kena mantap akidah. Kalau tidak, sila akhir bulan jadilah wujudiyah mulhidah. Sama-sama la wujuda illallah dah ke? La ilaha illallah la wujuda illallah. Tapi mulhidah
Wahdatul wujud, wujudiyah mulhidah. La wujuda illallah, tidak ada yang ada mereka Allah. Yang kita tengok adanya kata sebenarnya tak ada. Takhayyul ini, fata morgana ini. Nah, khayal dia dipanggil mazhab Sofosطائiyah. Kalau kita tengok ada ni, tak ada ni. Yang ada mutlak hanya Allah, illallah. Sekira-kira di itlaq ada, itu Allah. Jangan, saya ada tak? Ada. Allah ni. Kursi ada tak? Ada. Ini Allah. Tu. Waktu itu main Allah nak ke? Kalau tak semaya deh. Tak semaya mana? Mungkin dia Allah. Ada Tuhan kau tak semaya. Pasal apa nak semaya? Kau ke Allah sembuh Allah dia. Tidaklah yang menyembah mereka yang disembah, itulah yang menyembah mampus oleh keras. Tak semaya deh. Ini orang selesai, orang mulhidah. Sikit deh. Satu lagi wujud dia muwahidah. Ini sebuah syarah panjang. Dalam kita Tuhfatul Raghibin. La wujuda illallah, tidak ada yang ada melainkan Allah ini. Tidak ada yang ada zati melainkan Allah. Jadi Allah saja yang wujudnya wujud zati. Selain dari Allah wujud tak? Wujud. Jangan kata tak wujud. Kalau tak wujud ya, engkar perbuatan Allah menjadikan makhluk kafir lah. Tuhan yang buat kita ijadul mungkin minal adam ilal wujud dia. Daripada tak ada kepada ada lagi. Ada. Tapi ada kita wujud lil ghairi, wujud kerana yang lain mengada. Allah yang mengada. Adapun Allah wujudnya wujud zat. Nah, kalau lagi kita apa? Muafakat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Tapi hak tidak fardu ain dah tu. Hak fardu ain tadi, hak cuci hati dah. Nah, hak mujahadah lawi Allah panggil sifat-sifatnya dan siapa dia bawa? Nabi Muhammad tugas yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan mereka itu akan Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah dan hikmah. Setengah ada tafsir yang saya baca, ada ulama tafsir kata Alkitab ayat iman, wal hikmah ayat syariah. Ini begitu. Pasal apa? Alasannya Alkitab itu ialah iman. Kerana semua kitab ini turun tentang keimanan tak ada beza. Sejak itu ada siapa Nabi kita Muhammad SAW. Iman yang dinyata adalah kita sama di dulu. Taurat, Injil, Zabur, atau suhu-suhu lembaran-lembaran diberi kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi lain. Buku iman sama. Pada beza, pada Al-Quran kita dulu. Bab keimanan, bab akidah. Bab hikmah ayat syariah. Syariah, hikmah dia tafsirnya syariah. Tafsir kah tuan? Ibnu Asyur kah? Terbelek, terbaca lah. Dia sebut hikmah itu ialah syariah. Sebab apa? Sebab syariat itu tak sama. Syariat Nabi dulu tak sama Nabi Muhammad SAW. Contoh bab kisah. Nah, rahmat dalam syariat Nabi Muhammad boleh pilih. Faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Nah, sama ada bunuh bala ataupun ambil dia. Boleh dua-dua. Boleh salah satu daripada kedua. Boleh dua-dua. Boleh salah satu daripada kedua. Tak serupa dengan syariat Nabi Musa. Wajib kisos, tak boleh ambil dia. Nah, begitu juga syariat Isa. Nabi Isa wajib ambil dia, tak boleh kisos. Okay, lain itu syariat. Jadi manusia tu ada ini. Dia jadi denda. Dia jadi ayah aku tak jaga duit berapa yang nak bayar aku tak bayar. Aku nak nyawa malah nyawa. Kalau dia umat Nabi Isa tak boleh. Tersekat kemahuan. Ada orang ni tak tegang mau bunuh ni. Biar mau abang mati dah. Tapi balu ni janda anak adik aku mati ni tak apa nak tanggung. Tak apa bayar dia. Kayak gitu. Ada yang gitu. Tapi tak kami hidup di zaman Nabi Isa tak boleh. Duit tak boleh ambil. Bunuh nyawa dengan nyawa. Tu. An-nafsu bin nafsi kayak gitu. Tapi syariat Nabi Muhammad dah. Rahmat. Kok ini orang aku bagi kau. Duit aku tak tengok. Mati mu. Nyawa dengan nyawa. Ada. Boleh. Kisos. Ada orang biarlah mati-mati. Kalau guna bala jadi buat. Nah. Maaf ambil dia. Rahmat. Ini rahmat yang mana? Nah. Siapa ada? Alhamdulillah. Yang mana akhirnya? Supaya kau kenal ngaji ke apa? Kita boleh cuci. Bila mau warna rasa cuci.
syariat Nabi Musa tak boleh, kena foto dulu. Nah, foto dulu. Itu nak kata apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ay al-hikmah ay syariah. Ya. Maka semua ni Tuhan kata wa in kanu min qablu la fi dhalalin. Karena Nabi Muhammad aku tu. Maka karena itulah kata ulama, kullu ma hadatsa fil Islami, semua berlaku dalam Islam ni yuktabaru bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diiktibarnya sebab diperanokkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi tak diperanok, tak ada kita ni ngaji agama ni pakai comel ngapi ngadudung gapo semua tutup orang. Tak ada madrasah, pondok, universiti Islam, universiti Al-Azhar, Qarawiyun. Nah, tak ada. Tak ada jurusan-jurusan agama, tak ada. Kenapa? Karena semuanya daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis bu, laulaka ya Muhammad, nah khalaqtud dunya wa ahlaha, li'arifahu maqamaka indi, manzilataka indi. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Tuhan katalah itu si riwayat Ibnu Asakir. Dalailun nubuwah tu tak silap kan. Dia kata, Tuhan kata aku buat bumi dan penduduk bumi ni supaya mereka tu tahu kedudukanmu di sisi aku. Ayo. Sebab itulah Syekh pada MK dia sebut lagi tak Baqarah. Wa minhu khuliqal asya'atu, min tu bukan min ambil Nur Muhammad juzuk buat bumi bukan. Salah faham banyak kalau syarah itu lah. Bukan Nur Muhammad tak ambil juzuk ni buat langit, ambil juzuk ni buat okey itu. Nah, min itu sama ada min di ta'lilil hikmah atau min sababiyah. Min sababiyah mana? Lalu kuk Nur Muhammad. Nah gitu. Sebab kita dicipta ni karena sebabnya Nur Muhammad. Ataupun kerana hikmah karena Nur Muhammad kita dicipta supaya hikmahnya mengenal kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sayudialah kita syukur. Hati itu tak ada habis tadi kan. Nabi sungguh sumpah Allahi ma ajlasakum illa zalika. Bersumpahlah wahai sahabat, adakah ni saja tujuan duduk? Nah, berkumpul ni sahabat kata ya ni tujuan kamu puji Allah kerana nikmat agama Islam dan nikmat agung kepada kami Tuhan bagi dengan engkau diutuskan wahai Rasulullah. Rasulullah kata, ama ini astahrifukum tuhmatan lakum. Aku sebenarnya tidak nak tohmohmu nak duduk sumpah tu. Walakin akan tetapi Nabi kata, atani Jibril alaihi salam, mendatangi akan aku oleh Jibril. Fa akhbarani, dan lalu Jibril mencerita kepadaku, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikata. Allah berbangga dengan programmu itu di hadapan para malaikatnya. Program apa? Nak syukur nikmat Islam dan nak syukur dengan nikmat dapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua pun termasuk orang yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala di kalangan para malaikatnya. Lah ni sekalian ni tanjis hadis sekalian ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri ni tahu banyak tu buang apa salah sembilan ke apa, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah. Dengan berakhirnya tausiah oleh Al-Fadhil Ustaz Bayu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Jadi sebelum daripada berakhir, kita akan selawat pagi. Sebelum tu ada beberapa pengumuman. Yang pertama dari sudut jamuan, insyaAllah kita sediakan jamuan di sebelah kanan, sebelah kanan atau kiri yang bawah ni, jamuan untuk pihak muslimin. Manakala muslimat insyaAllah boleh itlak fuq boleh naik atas insyaAllah. Jadi berani sikit lah insyaAllah muslimat. Yang pertama. Yang kedua, seperti mana yang kita sebut sedia maklum tadi, disediakan tabung sumbangan untuk Manhal An-Nusai. Jadi bolehlah pakar-pakar kita menyumbang sampai hari Jumaat ni pula. Kita sucikan harta kita dan kita bantu setakat kemampuan kita masing-masing insyaAllah.
Jadi sediakan QR code pun ada, boleh scan untuk sumbangan melalui QR code, insyaAllah. Jadi majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Fadil Pemburu Haji Syam dan juga kepada tetamu jemputan kita di atas bersedia untuk bersama dengan kita pada pagi yang berbahagia, insyaAllah. Sirah al-Barakatillah pada majlis dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina faktafat minhu budurun misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badru anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Muhammad ya arus al-khafiqain ya mu'ayyad ya mumaddad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ra'a wajhaka ya sa'ad ya karim al-walidaini hawduka safi
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رأينا العيسى أن بالسرى إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا في جميع الصالحات وصلاة الله على أحمد حتى تغير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husulaha wa minal 'aishi arghada wa minal 'umri as'ada wa minal ihsani atamma wa minal in'ami a'amma wa minal fadli a'zaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa akhrij bil 'afiyati mudubana wa awsalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbuk sijala 'afwika 'ala dhunubina wa munna 'alaina bi islahi 'uyubina waj'al at-taqwa zadana
وفي دينك جهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya aku kemana pula gitu. Nggak bersedia. Enak ketok enak. Enak gitu. Kalau boleh umat Yusra yang ada di kualitas mati Walaupun enak itu. Insyaallah. Barakallahu fikum. Syukran ala jadi pun kepada tamu dibutuhkan untuk bersama di makan yang kita insyaallah.